السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung perbahasan daripada indahnya pesan Luqman Al-Hakim. Terakhir sebelum ni kita berhenti pada ayat yang ke-14, yang tu ada pada muka surat yang ke-11. Kita berhenti pada ayat yang ke-14. Ayat 14 tu kita dah sempat baca beberapa, hampir semualah kita dah cover. Malam ni kita akan sambung ayat yang ke-15 muka surat 12, iaitu ayat a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Ayat yang ke-15 kalau kita tengok masih lagi berkait dengan ayat yang ke-14, dan para ulama menyebutkan ianya juga dikategorikan sebagai idkhal ilahi. Idkhal ilahi kita dah sebut sebelum ni. Allah Azza wa Jal mencelah di antara ayat yang ke-12 sampailah ayat yang ke-19 pesanan Luqman Al-Hakim. Dua ayat tu, iaitu ayat 14 dan juga ayat yang ke-15, ianya pencelahan Tuhan. Sebab dua-dua tu bukan pesanan Luqman. Dua-dua tu ialah firman Allah Azza wa Jal, perintah Allah Azza wa Jal pada kita. Sebab tu kita tengok ayat yang ke-14, Allah Ta'ala sebut wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan, iaitu kami perintahkan, wajibkan ke atas setiap insan untuk berbuat baik kepada ibu bapanya. Kalau kita tengok dalam Al-Quran ni, perkataan wa wassayna ni 3 kali diulang. Pertama dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-8. Yang kedua surah Luqman ayat yang ke-14. Yang ketiga surah Ahqaf ayat yang ke-15. 3 kali Tuhan ulang dalam Al-Quran ni, ianya membawa maksud yang sama, cuma bunyi ayat je lain. Kalau kita tengok dalam surah Al-Ankabut, Allah Ta'ala sebut wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Yang surah Al-Ankabut ni hampir mirip 100%, hampir mirip. Taklah 100%, tapi 90% ataupun 80% sama dengan ayat 14 surah Luqman. Hampir sama. Cuma yang surah Ahqaf tu dia panjang dan dia lebih detail lagi. Allah Ta'ala sebut pada surah Ahqaf wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Sampailah kepada doa ketika mana kita mencapai usia yang ke-40. Kalau kita buka surah Ahqaf ayat 504, muka surat dalam Quran 504, dia ayat yang ke-15. Dalam Al-Quran kalau kita buka mushaf, surah Ahqaf ni yang bunyi lebih kurang dengan surah Luqman ayat 14 ni, ianya pada muka surat 504. Yang ni lebih menarik
ayat yang terakhir ni ataupun wawasaina yang terakhir dalam Al-Quran ni, sebab dalam ayat tu Tuhan sebut hatta balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Buat baiklah kepada kedua ibu bapa dengan sebaik-baiknya, khususnya ibumu yang telah mengandungkan kamu kesusahan demi kesusahan, menyusui kamu sehingga 30 bulan, sehingga kamu sampai pada usia dewasa dan sampai pada usia 40 tahun. Tuhan sebut bila mana sampai pada usia 40 tahun, qala, sebut ataupun baca benda ni, amalkan benda ni, doakan benda ni dalam doamu, iaitu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa ni tak payah modify apa, ambil sebiji, amal terus. Kalau kita tengok dalam mushaf muka surat 504 ayat 15 surah Ahqaf, doanya berbunyi Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhan, berikanlah kepadaku perasaan bersyukur di atas nikmat yang telah aku ambil. 40 tahun dah usia ni. Usia dah 40 tahun. Allati an'amta alayya, yang telah engkau limpahkan padaku. Wa ala walidayya, dan kepada ibu bapaku. Wa an a'mala salihah, dan jadikanlah aku pada usia 40 ni berterusan konsisten beramal dengan amal saleh, tardahu, amal saleh yang kamu redai. Wa aslih li fi dhurriyyati, dan baikilah zuriat aku. Sebab pada usia 40, sebahagian para ulama sebut, kenapa disebut usia 40? Sebab 40 ni ialah kesempurnaan yang paling optimum bagi manusia dari segi akal, dari segi fizikal. Ini ialah kemuncak dia. Bila mana dia masuk 41, dia makin menurun dah, nak menjejak ke usia yang kita sebut sebagai tua lah. Okay. 40 ni kesempurnaan. Sebab tu Nabi dilantik jadi Rasul pun 40. Dan kebanyakan Nabi pun macam itulah, Nabi-Nabi lain pun. Dan orang lelaki ni pun dia punya kematangan pun dia bermula pada usia 40 tu. Dia dah ada pengalaman yang cukup untuk dia menghadapi kehidupan keseluruhannya, dan dalam masa yang sama dia boleh kondak dan konsult orang, termasuklah zuriat dia lah yang paling dekat ni pada usia yang ke-40 ni. Okay. Cuma kau tengok ada beberapa benda dalam doa ni. Pertama, bersyukur atas nikmat yang Tuhan beri, minta pada Tuhan supaya kita bersyukur. Sebenarnya benda ni Nabi telah ajar pada kita melalui Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal satu hari Nabi pegang dia, Nabi salam erat tangan Nabi dengan dia. Nabi kata, wahai Muaz, jangan tinggalkan ucapan ni fi kulli duburis salah, pada setiap akhir salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya nak sebut dalam doa tu ada juga perkataan syukur diselit. Allahumma a'inni, wahai Tuhan bantu aku, ala zikrika, untuk sentiasa mengingatimu, wa syukrika, dan juga untuk bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan baik ibadat yang aku lakukan. Bukan ibadat aku buat ni kerana nak menunjuk ke orang, kerana riak, bukan, tapi kerana nak mendapat redha Tuhan. Maknanya ikatan ataupun syukur itu, perkataan syukur itu diulang, diajar. Quran pun sebut, hadis pun sebut. Yang pertama, minta syukur pada Allah Ta'ala terhadap nikmat yang dah kita terima, dan nikmat ibu bapa kita yang jaga kita. Sekarang usia kita dah 40 dah. Maknanya itu ialah kesan daripada kasih sayang Tuhan melalui perantaraan ibu bapa kita. Kemudian yang penting juga dalam doa tu, yang kedua, supaya beramal dengan amal saleh yang diredai. Itu yang kedua. Yang ketiga, dibaiki urusan zuriat kita. Sebab usia 40 ni ialah usia yang dari segi kekuatan fizikal dia masih kuat, tapi dia nak ke arah menurun. Dari segi kecekapan dia mungkin tak cekap macam usia dia 30-an, 20-an. Dari segi panca indera dia, penglihatan, pendengaran, lidah dia tidak sepetah, tidak setajam, tidak setepat waktu usia 20-an, 30-an. Dengan sebab kekurangan benda-benda ni, kita makin tak mampu untuk mengawasi zuriat kita yang sudah boleh pergi jauh luar pada rumah kita dah.
Kebiasaannya orang yang umur 40 kalau dia kahwin, anak dia dah menginjak remaja lah. Dah belajar universiti, dah berkawan, dah pergi keluar jauh pada rumah dia. Waktu ni tiada siapa yang boleh mengawasi zuriat kita melainkan Allah Azza wa Jalla. Jadi doa ni Tuhan suruh kita amal je. Ambil doa ni dan amalkan. Cuma nak katanya wawasaina tu 3 kali lah disebut dalam Al-Quran, 3 tempat. Iaitu Ankabut, Luqman, Ahqaf. Okey. Kita balik pada ayat yang ke-15, muka surat 12. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-15 daripada surah Luqman, iaitu wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan fikiran sihatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Tuhan sebut dalam ayat 15, sekiranya ibu bapa kita mengarahkan kepada kita untuk buat benda yang mensyirikkan Allah Azza wa Jal, yang mana kita tak pernah dengar pun benda yang mak ayah kita suruh tu daripada nas-nas agama, tiada dalam lunas syariat pun tak ada sebut. Tuhan kata fala tuti'huma, ketaatan kamu pada isu ni sudah tercabut untuk kedua ibu bapa kamu. Ketaatan pada Allah dan Rasul mutlak. Apa Tuhan suruh, kita suka, kita tak suka, kita faham, kita tak faham, apa Nabi suruh pun mutlak kita kena buat. Tapi ketaatan pada ibu bapa, ihsan pada ibu bapa, ianya berkait ataupun dalam istilah dipanggil muqayyad, dia terikat dengan syariat. Apa yang dia suruh syariat benarkan, tak langgar syariat, maka kita boleh buat. Tapi kalau apa yang dia suruh melanggar syariat, pergi pada isu mensyirikkan Tuhan, fala tuti'huma, tiada lagi ketaatan kepada ibu bapa. Maknanya dia sudah terputus ketaatan. Sebab tu disebut ketaatan kepada ibu bapa itu muqayyad, muqayyadun bisyariah, terikat dengan syariat. Adapun ketaatan pada Allah dan Rasul ala qaidil hayah kulluhu, selama mana kita hidup lagi tak mati, selama itulah kita kena taat pada Tuhan dan Rasul sampai habis usia kita. Ibu bapa dia tergantung. Okay. Para ulama menyebutkan ayat 15 ni turun khusus kepada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Menurut beberapa riwayat, antaranya riwayat daripada At-Tabarani. Cuma khilaf di kalangan para ulama, adakah ayat 15 ni memang tuju pada Sa'ad bin Abi Waqqas ataupun ayat ke-8 surah Ankabut. Sebab tadi kita dah sebut awal tadi, tiga-tiga wawasaina tu memang bawa penceritaan buat baik pada mak ayah. Sama ada Ankabut, Luqman ataupun Ahqaf. Cuma khilaf ulama antara Ankabut ataupun Luqman ni lah. Okay. Kita tahu ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas dia baru memeluk Islam, mak dia telah melakukan protes terhadap anak dia yang masuk Islam ni. Sehingga dia kata kepada anak dia, wahai Sa'ad, tinggalkan kamu ajaran yang telah dibawa oleh lelaki itu, merujuk pada Nabi Muhammad. Kalau kamu tak tinggalkan, aku tak akan makan dan minum sehingga kamu kembali balik kepada ajaran nenek moyang kamu. Kamu tinggalkan agama tu, jangan ikut agama Muhammad ni. Pada waktu itu turun, sebab saat ni dia jadi keliru. Nak taat siapa? Nak taat mak ayah pun ada dalam Quran. Nak tinggalkan agama, murtad tak boleh. Sehinggalah turun panduan kepada Sa'ad dan juga kita semua, jangan tukar agama. Jangan tukar agama. Taat terus kepada mak ayah pada benda yang baik, tapi kalau dia suruh tukar agama, kita tak buat. Benda tu tak buat. Akhirnya mak dia kata, kalau kamu tak tukar, aku akan duduk tengah panas, aku tak makan, tak minum, sehingga sekalian orang di Mekah ni kata pada kamu, wahai pembunuh ibu, wahai pembunuh ibunya. Dia ugutlah anak dia ni. Saat kata, aku tak akan tukar, demi Allah aku tak akan tukar agama ni, aku akan bawa agama ni, aku akan peluk agama ni. Lalu mak dia pun tak makan, tak minum, duduk luar rumah tengah panas sehari suntuk, sampai dia lemah. Saat buat diam. Hari kedua pun sama. Hari kedua dia lagi lemah. Hari ketiga
Dia buat lagi, mak dia buat lagi, tak makan 3 hari 3 malam dah ni. 3 hari dah tak makan ni. Akhirnya saat ni dia pergi dekat mak dia yang tengah duk mogok tak nak makan, tak nak masuk rumah apa semua ni. Dia kata pada mak dia, "Wahai ibu, sekiranya ada 100 nyawa pun untuk kamu ugut aku macam ni, aku tak akan tukar. Kalau kamu nak teruskan untuk tak makan, teruskan. Kalau kamu dah rasa penat, kamu makanlah." Akhirnya mak dia makan. Maknanya mak dia okey lah sekali. Mak dia makan lah sekali. Mak dia biar anak dia nak buat macam mana pun, tapi nak katanya dia tak tahan lah. Tapi dia punya pendirian, dia tak gadai pendirian. Okay. Jadi pada ayat ni dikatakan ianya turun pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni salah seorang sahabat yang dijamin syurga. 10 orang yang dijamin syurga tu, dia salah seorang. Banyaklah jasa-jasa dia ni, menyertai perang Badar, perang Uhud, perjanjian Hudaibiyah. Ni antara dia punya jasa-jasa dia. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ni pun terkenal daripada kalangan sahabat yang doa sangat mustajab. Doa yang sangat mustajab. Ada satu amalan lah kita kira Nabi beri pada dia, melalui dia. Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi beritahu dekat dia, "Wahai Sa'ad, kalau kamu buat benda ni, Allah Ta'ala akan ampun dosa kamu keseluruhannya. Tak kira lah dosa mana-mana pun, Tuhan akan ampun." Apa dia amalan tu? Iaitu dalam hadis riwayat Bukhari, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi mengajarkan kepada aku, bila mana mendengar muazzin Bilal, dia melaungkan lafaz tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Habis tasyahud tu, sebelum pergi pada hayya 'alas salah, antara asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebelum pergi ke hayya 'alas salah tu, kita yang dengar ni, selain pada kita jawab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi ajar pada Sa'ad sebut wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadar rasulah wa bil islami dina. Nabi kata sebut yang macam ni, Tuhan ampun semua dosa kamu. Saya kira sunnah ni sunnah yang mahjurah, orang tak berapa tahu sangat, orang jarang dengar. Tak perlu doa apa-apa, cuma Nabi kata buat macam ni, Tuhan ampun dah dosa kamu. Tak perlu sebut Allahumma ghafirli, tak perlu pun. Buat yang tu je. Hadis ni ada sahih riwayat Bukhari. Macam mana cara nak buat dia? Lepas muazzin sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebelum dia pergi pada hayya 'alas salah, kita jawab. Muazzin tak perlu, kita yang dengar jawab. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina. Kita jangan tertukar dengan zikir pagi petang yang satu lagi tu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Yang tu zikir pagi petang, bunyi lebih kurang tapi susunan dia beza. Untuk lepas tasyahud, sebelum hayya 'alatain, sebelum hayya 'alas salah, hayya 'alal falah ni, raditu billahi rabba, Muhammad dulu baru agama, wa bi Muhammadar rasulah wa bil islami dina. Cukup. Oleh yang demikian, kata al-imam, kata apa nama ni, Ibnu Hajar al-Asqalani yang syarahkan hadis ni dalam Fathul Bari, sebab hadis ni hadis riwayat Bukhari, menjadi sunnah kepada muazzin untuk take time lama sikit situ. Lama sikit. Jangan lama sangat, lama sikit je. Sebab memang tambah-tambah kita yang baru tahu malam ni nak buat tu tak boleh buat laju-laju. Dia mesti nak kena ada timing jugalah. Tapi kalaulah muazzin tu dah lajak pergi ke hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita habiskan juga yang ni dulu. Habiskan yang ni. Habiskan yang ni. Cuma kalau muazzin yang dah tahu, dia bagi masa lama sikit berbanding kalimah-kalimah yang lain. Sebab tu bagi muazzin, sini dia kena raikan sunnah. Bagi imam, sebelum salam, habis tasyahud pun dia kena bagi masa untuk jemaah berdoa. Doa-doa yang dia nak berdoa. Sebab waktu tu waktu mustajab doa. Ni ilmu bagi orang jadi imam, ilmu bagi orang jadi muazzin. Dua waktu ni jangan kalut nak berpindah ke apa-apa rukun seterusnya ataupun kalimah seterusnya. Imam lepas habis baca tasyahud, sebelum salam, bagi masa berdoa. Doalah apa-apa pun.
lebih utama doa yang ditunjukkan oleh Nabi, iaitu doa minta lindung pada 4 fitnah. Fitnah kubur, fitnah azab neraka, fitnah dajjal, fitnah ketika hidup, ketika mati. Kan? Selain pada tu banyak lagi lah doa Nabi. Apa-apa sajalah yang kita hafal ataupun tak reti sangat dah nak baca doa Quran Arab sebab memang payah nak hafal, niat dalam hati apa saja yang tuan-tuan nak minta. Tapi jangan lafaz. Baca dalam hati lah. Lafaz nanti orang kata dia ni bercakap apa pula. Dalam hati je. Tapi kalau ingat yang Nabi suruh tu lagi baik lah. Kita tak nak beratkan semua orang kena sebut dalam bahasa Arab, tak perlu. Cuma sebab tu Ibn Hajar Asqalani sendiri pun sebut antara berdoa selepas salat dengan dalam salat, afdal berdoa dalam salat. Sebab kita dalam ibadah. Ibadah tu pula ibadah fardu. Sebab Nabi sebut dalam hadis, Tuhan suka hambanya menunaikan fardu, lepas pada tu baru pergi pada sunat. Berdoa selepas daripada salat itu sunat, tiada larangan tu. Tuan-tuan boleh berdoa. Apa doa yang nak didoakan, boleh doa. Tapi Nabi, dari segi praktikal yang Nabi buat dalam hidupnya dan para sahabat, mereka lebih banyak berdoa sebelum daripada salam, lepas tasyahud sebelum pada salam. Anggar-anggarlah imam kalau salat fardu yang waktunya agak terkepit dengan orang nak pergi kerja, jangan lama sangat, biasa-biasa saja. Cuma bagi orang sempat minta 4 fitnah tu pun dah okey dah. Kalau kita tengok dalam Hisnul Muslim kan, doa selepas daripada selesai tasyahud, ad-du'a ba'da at-tasyahud al-akhir qabla as-salam, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. 4 ni yang Nabi tak pernah tinggal, 4 ni. Yang lain-lain tu doa-doa lain, contoh Allahumma inni zalamtu nafsi katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang tu jarang-jarang boleh buat, tapi biasanya yang ni dibuat dalam salat sunat, tak dibuat dalam salat fardu. Tapi salat fardu ni Nabi dan para sahabat tak tinggal minta lindung pada 4 fitnah ni. Mereka sudah meninggalkan dunia ni, mereka tak kena dah fitnah Al-Masihid Dajjal. Yang ada kemungkinan nak kena ni kita. Lagi-lagi kita kena minta, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil Masihid Dajjal. Imam pun baca, dia bagi peluang jemaah pun baca, baru dia bagi salam. Muazzin Bilal, dia bagi orang buat tasyahud khusus. Dia tasyahud juga panggil tu syahadah yang kita sebut tadi tu, iaitu wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadar rasula wa bil islami dina. Itu pun disebut tasyahud, tapi tasyahud yang bukan tasyahud dalam salat, sebab perkataan asyhadu tu ada. Tasyahud ni maksudnya menyaksikan. Tuan-tuan boleh bayang, amalan simple, dosa ampun habis. Tak perlu buat apa, hanya just ingat beberapa kalimah ni. Kita tahu hidup kita ni dipenuhi dan dihantui dengan dosa yang kita maklum dengan tak maklum. Rahmat Tuhan nak beri pada kita umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad, amalan-amalan yang kecil ni menjadi keutamaan. Jadi ini sunnah yang kita boleh pakat-pakat amal balik, supaya dia menjadi satu usaha mengharapkan diri ni bersih daripada dosa untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Terutamanya nak mendiami syurga ni memang kena bersih pada dosa. Sebab tu dalam surah Az-Zumar Tuhan sebut, bila mana ahli syurga ni dia masuk dalam syurga, malaikat pun welcome dengan menyebutkan salamun alaikum tibtum, salam sejahtera atas kamu, bersih diri kamu. Maksudnya tak ada dosa. Memang syarat nak masuk syurga ni ialah kena bersih diri daripada segala dosa. Keampunan tu kena ada. Okay. Jadi saya nak sebutnya ialah amalan tu daripada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas yang tadi tu, yang kita tengah bincang ayat 15 ni. Sa'ad bin Abi Waqqas ni banyak lagi lah kelebihan dia. Padanlah kalau dia ni dapat, orang kata apa, ranking 10 top 10 untuk masuk syurga pun. Doa dia pun makbul. Sebab tu ada riwayat waktu memimpin kumpulan orang Islam berperang di Parsi, berperang di Iraq, ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia memimpin orang Islam untuk perang hambat ligan Parsi ni sampai menyeberangi sungai Dajlah. Sungai Dajlah ni sungai yang ada di Iraq sekarang. Waktu rapat sampai ke tebing sungai, tentera Parsi ni dia orang dah prepare perahu pengangkutan air untuk menyeberangi sungai Dajlah. Orang Islam tak ada, sebab tak tahu
Tak pernah jangka pun, dan tak agak pun kita akan ligan dia ni sampai rapat ke tebing Sungai Dajlah. Pada waktu tu arahan pada Umar Al-Khattab kena ligan sampai habis. Bukan berhenti situ je, sampai habis. Lalu apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, kami menyerang Parsi ini kerana taat kepada perintahmu, taat kepada pemimpin kami, memuliakan agamamu, mengataskan agamamu. Berilah pertolongan pada kami untuk kami menyeberangi. Akhirnya apa yang dia buat? Sa'ad bin Abi Waqqas jadi kepala. Dia letakkan kaki kudanya di atas permukaan Sungai Dajlah. Izin Allah Ta'ala tak tenggelam sampai ke tengah sungai, sehingga mengejutkan Parsi yang berada di seberang sana. Parsi kata, hari ini kita berperang bukan dengan orang, kita berperang dengan jin ni yang boleh berjalan atas air, memenuhi. Bukan dia seorang je, semua tentera Islam. Dalam riwayat daripada Az-Zahabi menyebutkan Syiar A'lam Nubala, tidak ada satu anak panah yang tenggelam ke dasar Sungai Dajlah kerana doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Tak ada. Itu karamah yang Allah Ta'ala beri kepada Sa'ad bin Abi Waqqas di atas kemuliaan dia. Antara sebab dia apa? Dia menjaga pendirian dia. Tengok waktu mak dia ugut dia, dia tak terkesan. Dia tahu mendahulukan Allah Ta'ala lebih besar berbanding mengutamakan perasaan walaupun ibu sendiri. Okay. Kita tengok lagi ayat 15, Tuhan sebut wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Maknanya teruskan buat apa-apa saja kerja kebaikan, kebajikan kepada ibu bapa kamu walaupun bukan sama agama. Tambah zaman sekarang, nak memenuhi keperluan mak ayah tidak sesusah zaman dulu dah. Zaman dulu kalau mak ayah ni dia tak cukup barang, kita kena balik rumah lah. Sekarang ni order online sampai depan rumah, mak ayah boleh ambil. Anak-anak duduk KL ke, anak-anak duduk mana ni, dia order online je. Lagi mudah sekarang, lagi mudah, sangat memudahkan. Order sampai. Bahkan ianya lebih orang kata apa, lebih menjaga hubungan kepada Allah Azza wa Jal. Kadang-kadang sebahagian anak yang betul-betul nak menjaga amalan, dia tak bagi tahu pun mak ayah dia siapa yang hantar. Mungkin dia ada adik-beradik yang ramai, dia boleh buat grup WhatsApp, grup birrul walidain untuk adik-beradik dia je. Hari ni siapa, minggu ni siapa yang nak buat giliran untuk hantar barang-barang keperluan, daripada sekecil-kecil keperluan sampai keperluan yang besar. Dia tak cukup hanger ke kat rumah, buruh gigi ke, dah habis ke. Ini semua benda ni boleh dipenuhi dengan kemodenan zaman sekarang. Makin tak ada alasan untuk kita buat. Tapi untuk kita berkompromi pada benda-benda yang dilarang, tak boleh. Dia nak suruh kita tukar agama ke, dia ajak kita pergi kubur meratib dengan dia, tak buat. Tuan-tuan, kita tak buat yang tu. Ada sebahagian. Sebab tu para ulama sebut, ayat ni juga menunjukkan pada kita, ibu bapa pun jahil pada agama. Bila mana anak sudah terbimbing dengan wahyu, pertama dia kena bagi tahu dekat mak dia, ayah dia, pendirian dia terhadap isu ini. Walaupun kita tak buat, ayah nak buat, buatlah. Saya tak buat. Sebab saya maklum apa yang ada dalam agama tak bagi buat. Kita tak boleh lawan dia tinggi suara. Memang tak boleh pun. Sebab contoh tu telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim sendiri. Sebab tu Nabi Ibrahim waktu dia bertekak dengan ayah dia, tiada riwayat menunjukkan Nabi Ibrahim ni lawan dengan suara tinggi. Melainkan dia akan waghfir li abi. Sentiasa dia doa pada Allah Ta'ala, ya Allah ampunilah ayah aku. Walaupun ayah dia tu memang confirm penyembah berhala. Sehinggalah doa kemuncak Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun. Bila mana Tuhan beri keputusan, ayah kamu ni kafir, penyembah berhala, dia tak akan dapat masuk syurga. Satu je doa Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun. Sebab aku ni anak dia, jangan engkau jadikan aku malu tengok dia dihinakan di akhirat. Tu je. Sebab tu ada hadis riwayat Muslim, Nabi sebut Allah Ta'ala tukarkan ayah Nabi Ibrahim kepada bentuk haiwan yang tak dikenali orang, lalu dicampakkan dalam neraka. Dia tak datang dengan bentuk asal. Mula-mula dia datang bentuk asal, dia datang di padang mahsyar, jumpa anak dia Nabi Ibrahim. Dia kata, Ibrahim, hari ni aku percaya agama yang kamu bawa. Tapi tak laku dah lah. Tak laku. Waktu tu sekali lagi Nabi Ibrahim sebut, doa dia tu ada dalam surah Asy-Syu'ara kalau saya tak silap.
Nabi Ibrahim kata, wahai Tuhan, di dunia dulu aku dah pernah berdoa, wala tukhzini yauma yub'ats, jangan hinakan aku pada hari kebangkitan. Lalu Allah Ta'ala kata, Ibrahim, aku akan tukar ayahmu kepada bentuk haiwan yang kotor, dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini hadis riwayat Muslim. Cuma nak katanya, dia punya tahap berbuat baik itu, walaupun sudah bertekak pada benda yang kita kira benda berkaitan dengan akidah lah, dia tidak meninggikan suara. Jadi tak setuju dengan mak ayah kita punya amalan, jangan bersikap kurang ajar ataupun biadab. Kita tak ikut dia, tapi kita mendoa kebaikan. Sebab boleh jadi Allah Ta'ala akan memberi hidayah pada satu masa yang akan datang, kita tak tahu. Sebab manusia ni lagi dia tak mati, kita tak boleh kata kesudahan dia teruk. Dia mati baru kita tahu, kita boleh kata dia ni memang kekal dengan ideologi itu. Dia masih lagi berpeluang, lagi dia tak menghembuskan nyawa terakhir, dia masih lagi berpeluang untuk menjadi orang yang kenal agama yang benar. Itu jiwa seorang Muslim. Kemudian Tuhan sebut, wattabi' sabila man anaba ilayya. Maksud dia, dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadamu dengan tauhid dan amal saleh. Ikut jalan-jalan orang yang benar. Tak ikutlah mak ayah kita yang dah menyeleweng itu. Buat baik tetap buat baik, tapi ikut jalan orang yang benar. Jalan orang yang benar tu siapa? Para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kerana kamu akan kembali kepada aku dan menerangkan balik apa yang telah kamu lakukan di dunia. Sebab apa kita tak boleh taat pada mak ayah pada benda yang salah? Sebab nanti kita berdiri di padang mahsyar, kita dah terkepit pada waktu tu, kita akan memangsakan orang-orang yang kita rasa baik di dunia dulu. Sebab tu dalam Al-Quran Tuhan sebut, pada hari di padang mahsyar nanti, dulu kawan rapat di dunia, di akhirat dia bergaduh. Sebab dia desperate, dia nakkan pahala sebanyak mungkin. Sebab tu kita hidup dunia ni, pertama ibadah pada Tuhan kena selesai, tanggungjawab kepada golongan-golongan yang berhak untuk kita penuhi tanggungjawabnya. Kalau kita seorang lelaki, suami, tanggungjawab kepada isteri, tanggungjawab kepada anak-anak, tanggungjawab kepada ibu bapa tanggungjawab dia kepada anak-anak dia. Begitulah. Sebab apa? Kadang-kadang ada orang dia beres pada ibadah, dia tak beres pada hak manusia ni. Ada sebahagian orang dia hidup di dunia ni, dia meremehkan hak anak bini dia. Dan sebahagian orang perempuan, bila mana dia tengok suami dia tak penuhi nafkah, tak buat sepatutnya suami kena buat, dengan sebab dia malas dan nak bertekak, dia diam macam tu je. Dia diam, nampak, sehingga si suami yang tak bertanggungjawab ni menyangka isteri dia okey terhadap benda tu. Di sini dia okey. Nanti di akhirat, waktu dia tengok, oh ada peluang nak tarik pahala dia, nak pindah dosa aku dekat dia, waktu tu dia tak kira dah. Laki tak laki, aku nak selamat hak aku je. Pada hari itu kita akan bermusuh, hatta pada orang dekat pun. Padahal saban tahun kita hidup dengan dia, berkongsi hidup dengan dia, tidur sekali, makan sekali, susah pun kita dengan dia lah. Tapi pada hari itu, dengan sebab mungkin kerana satu dua benda yang dia perasan, di sini ada ruang untuk dia masuk syurga cepat, dia akan buat. Bukanlah kita nak sangka buruk, cuma kita nak kata bersedialah. Sebab tu Tuhan sebut wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak memikul kita beban orang lain, melainkan yang jadi pada kita tu kita sendiri yang buat. Kenapa jadi macam tu? Tidak memenuhi kepada keperluan yang diwajibkan pada kita. Okey. Kita tengok pengajaran ayat 2. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut, pengarang sebut, kekufuran mereka tidak menghilangkan sedikit pun penderitaan yang dialami oleh mereka ketika membesar dan mendidikmu. Maka jangan mengingkari jasa mereka. Maknanya kalau mak ayah kita suruh kita benda-benda yang tak betul, bila mana dia dah lanjut usia, dah tua, ia tidak menafikan segala benda baik yang dia pernah buat pada kita. Dia besarkan kita, dia tanggung kita, dia bersusah payah runsing dia tengah malam kerana nak fikirkan kecukupan kita waktu kita usia remaja, kecil apa semua ni, tidak menafikan benda tu. Yang kedua, jangan mencaci dan menghina mereka, melainkan tunjukkan sahaja bahawa dalam hal akidah engkau memang berbeza dengan mereka. Kalau mereka sudah tua, asuh jugalah mereka dengan baik. Tunjukkan bahawa Muslim ialah seorang budiman yang tulen. Ini dalam tafsir Azhar oleh Hamka.
apa saja keadaan mak ayah kita bila mana dah tua, kita tidak terlibat. Tidak terlibat dengan kesyirikan dia. Saya ingat dulu di kampung saya ni ada satu orang. Dia ni ahli masjid. Saya kenal rapatlah dengan dia, tapi saya tak nak sebut nama. Allah Ta'ala uji dia, dia kena jaga. Dia dah tua dah. Dia lebih kurang macam tuan-tuan lah. Orang dah pencen dah. Tapi Allah Ta'ala uji, dia jaga ayah dia. Ayah dia memang nyanyuk lah. Cuma ayah dia ni dulu di kampung kami lah. Sebab kampung Felda Jerangau tu dia ada kampung-kampung lain. Jerangau. Beberapa Jerangau yang ada lah. Jerangau ni dia dekat dengan Pasir Raja, Durian Emas, kawasan-kawasan tu lah. Kawasan Bandar Al-Mukhtafi Billah ni. Kawasan ni dulu orang kenali dengan kawasan ramainya Tok Bomoh. Bomoh-bomoh yang pelik-pelik hardcore ni situlah. Jadi ayah dia ni salah seorang daripada bomoh itu. Dan dia ada amalan dia lah. Dia pergi mana-mana, hatta dia pergi pasar pun dia akan bawa satu shilling apa tak. Cuma shilling tu shilling yang dipuja. Dia akan selit dalam kilah kain plekat dia. Style orang tua-tua dulu. Saya ingat tu sebab waktu saya sekolah rendah, kalau nak pergi sekolah, kita akan tengok orang tua ni ada. Orang takut dengan dia. Sehinggalah dia sakit berat. Sakit yang sangat berat. Sakit yang sangat berat. Dia tak boleh, dia terlantar rumah anak dia dah. Pada waktu tu, dia macam, orang kita sebut buang tebiat. Buang tebiat. Setiap kali dia mengerang sakit tu, dia akan sebut nama belaan dia. Saya tak ingat lah nama apa, tapi hantu yang dia bela lah, dia sebut. Lepas tu dia selalu duk pegang shilling tu. Bila mana dia tak mampu nak jamu, dia minta anak dia buat ritual itu, yang kaki masjid ni. Pada waktu tu almarhum ayah saya ada lagi. Biasanya orang akan tanya ayah saya lah pada isu ni. Dia tanya ayah saya, nak buat macam mana? Dia kata, ayah saya kata, jangan penuhi. Jangan buat. Dia nak menangis apa pun, jangan buat. Jangan buat. Dalam bab ni jangan ikut. Dia tak ikut. Jadi ayah dia ni macam stres lah, tak ikut. Okay. Akhirnya ayah dia macam rebel, dia kotorkan rumah dia dengan air kencing dan najis dia. Itu perangai kan, perangai. Okay. Sampailah lebih kurang 2 hari sebelum dia meninggal, dia masih lagi rebel, tapi orang kata apa, rebel itu dah makin slow. Waktu tu saya ingat ayah saya cerita, dia balik rumah, dia kata anak dia beritahu, ayah dia ni dia berak. Maaf saya sebut ni, saya nak sebutnya jangan taat pada kesyirikan, tu je. Dia ambil tahi dia calik dengan jari, dia tulis dekat dinding, dekat katil yang dia tu, dia tulis maafkan aku dengan tahi dia. Ayah dia tulis jawi lah. Orang tua kan. Dia kata dekat anak dia, maafkan aku, susah jaga aku. Tapi dia tulis dengan tahi dia. Tapi nak katanya last sekali dia redha anak dia tak buat. Tu ialah saya nak sebutnya ialah pendirian anak dia mungkin dengan sebab melazimi masjid apa semua, dia tak buat. Dia minta anak dia buat ritual lah, kena sembelih kambing apa semua, nak bagi jamuan kepada hantu tu. Kita bagi laluan azan tu.
Okey, kita sambung sikit lagi tadi. Ending cerita tu tadi lah dia, ayah dia macam suruh banyak kali pun anak dia tak buat. Cuma itu pendirian anak dia. Sebab memang ritual tu memang ada kesyirikan lah. Kita kena sembelih kambing hitam, kena cabut atap rumah, macam something nak bagi pelepah dia punya, dia nak mati lah kan. Biasanya lah bila mana dikaitkan dengan benda-benda mistik ni. Cuma yang saya agak menariknya ialah waktu dia, anak dia beritahu, dia tulis maafkan aku tu dengan tahi dia. Maknanya dia pun tahu benda tu salah, dan dia pun tahu paksaan dia tu tak betul. Cuma kita tak naklah mati dalam keadaan macam tu. Dia macam tak berapa elok lah ending macam tu. Okay. Cuma nak sebutnya ialah pendirian tetap kena jelas. Okay. Untuk kali yang akan datang, kita tengok, tak sempat untuk kita bahas pada malam ni, ayat yang ke-16, ayat yang ke-16, 17, 18, sampailah sejak saya tengok kata ni jap. Ayat yang ke-16 sampai 19, kalau kita tengok, ianya ialah rangkuman semua sekali pesanan Luqman Al-Hakim. Semua dirangkum. Okay. Para ulama sebut ianya ialah amalan, kata apa, pesanan Luqman Al-Hakim yang semua ni dalam ayat 16 sampai ayat 19 ni, 16, 17, 18, 19, 4 ayat ni, ianya ialah satu daripada usaha benteng untuk menjadikan anak kita tu over dalam degil dia. Kalau dia tu degil tak dengar kata, tuan-tuan kena amati beberapa ayat ni untuk kita reset balik cara parenting kepada anak. Cuma kita tak sebut malam ni lah. Saya sebut tu sebagai intro untuk minggu depan. Sebahagian saya ingat waktu daurah tafsir untuk surah Luqman dengan Maulana Hadi di Besut ni, dia sebut amalan kalau anak degil. Tapi tak kena baca ke ayat apa-apa pun. Kena tengok je ayat ni bagi faham, lepas tu ubah balik cara kita communicate dengan anak tu. Tak perlu rendam ayat pun tak perlu. Cuma inilah cara ampuh Quran bagi tahu. Quran bagi tahu macam tu. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni, ayat yang ke-15. InsyaAllah kita akan sambung kali yang akan datang, ayat yang ke-16. Okay. Setakat tu saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.